Eh, eh, eh. Apa jadi tubik sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Pendeknya situ ke? Pendeknya pendek ni macam kalau kita arab kat wabil jumlati. Gitulah. Pendeknya ni kalau kita arab wabil jumlati. Ai aku lulaka mutalabbisan biqaulil ijmali. Kalau nak takdir gitulah. Pendeknya yakni aku lulaka, aku kata kepada engkau, mutalabbisan, hal keadaan bersepakailah perkataanku, biqaulil ijmali, dengan perkataan yang ringkas, yang pendek. Itu gitulah. Itu pendeknya tu kalau kita nak takdir lah. Ringkasnya beginilah dia kata. Maksud, yakni makna yang dituju, itu makna maksud, makna yang dituju, makna yang dikehendaki, ma yuradu bil lafzi, barang makna yang dimaksud daripada lafaz mukhalafatuhu ilah. Itu dah. Makna yang dituju daripada mukhalafatuhu ilah. Itu dah. Ilah tu mana? Ila akhiril bahthi, hingga kepada akhir bahas tadi lah. Tu makna yang dikehendaki daripada perbahasan mukhalafatu ta'ala lil hawadih tu ialah yang seperti hamba sebut itu juga. Hak hamba duk syarah dah tu tadi. Mana? Tak serupa Tuhan akan yang baharu pun tak serupa akan Tuhan walau satu jalan. Nah. Walau satu jalan pun tak sama. Kalau ada satu jalan saja sama, sah untuk diserupakan, ditashbih, dipersamakan tu boleh. Macam kita dengan lembu tak ada tu sama kata tengok. Tapi ada juga wajah sama tu. Mana jirim, jisim. Hak secara maknawi bodoh. Sebab tu kata Pok leh ni pok lembu. Pok lembu. Apa supaya lembu? Ni bodoh supaya lembu. Gitu. Padahal pok leh dengan lembu tu jauh. Tak sama zahirnya. Tu. Tapi ada wajah serupa tak? Ada. Mana?
dari segi zat berjisim jiring. Tu berjiring. Dari segi sifat arak menupai pada jiring. Dah tengok. Tu dari segi hissi. Hak dari segi maknawi mana? Bodoh ke, dungu ke, tu semua tu boleh nak mempersama, nak tasbih tu boleh. Maka Allah dengan yang baharu tak serupa satu jalan. Yang baharu dengan Allah pun tak serupa satu jalan. Maka sebab tu bila sebut jiring jising ni pada hamba, pada makhluk, itu bukan nak buat adu dengan Tuhan, bukan. Hanya nak heret pengertian. Ingat ada dah. Hanya nak heret pengertian mana? Nak ambil faham. Itu mana nak heret pengertian ni mana? Nak ambil faham kata tak serupa Tuhan akan baharu. Maksudnya bila baharu tu zatnya jirim, sifatnya arak, maka Tuhan zatnya tidak berjiring. Sifatnya bukan arak, maka perkara yang melazimi bagi jirim dan arak pun istihalah, tentu tidak. Itu. Mana seperti kecil besar dengan makna banyak juzuk atau sedikit juzuk. Laki-laki, perempuan, zukur wal inas. Berjihad, bertempat, bermasa. Iya belaka tu. Tu. Dikenakan akan dia perbuatan infial. Tu macam-macam lah. Itu nak ngaji ilmu makulatul asyar. Habis itu. Dan lawannya lawan ni maknanya hak tak boleh beri pun sekali dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, bersalahan atau tak serupanya Allah akan yang baharu. Itu makna lawan. Hak tak boleh beri pun sekali dengan dia menyamai. Maka menyamai, yakni menyamainya Allah akan yang baharu. Itulah. Ya kecek rekah. Kalau kecek hak Arab kak, lawan mukhalafah ni mana hak tak boleh beri pun sekali dengan mukhalafah, masalah. Gitu yang nak ngajak. Padahal mukhalafah mana? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Lawannya ialah mumatsalatuhu ta'ala lil hawadith. Kayak gitu. Cuma dia kecek rekah. Maka yang dipegangnya, mana yang dipegang dalam hati ni, yang diiktikad, yang disimpul kemas dalam hati tu ialah Tuhan kita bersalahan, ini tak serupa. Hak dipegang dalam hati. Pegang apa? Pegang kok tentu sungguh, tentu mesti. Sengoti. Mana Tuhan kita tak serupa akan yang baharu. Bersalahan mana tak serupa akan yang baharu. Dan tak menyamainya hak itulah. Tu atau tafsir tu. Apa makna bersalahan? Yang ni tak menyamai, tak serupa. Dengan apa-apa pun tak ada kira. Tak apa-apa pun dari minal makhluqat, minal mustahilah, tak masuk, tak serupa. Kerana apa tu tak serupa? Kerana firman-Nya Allah Taala ni ayat muhkamat ni laisa kamitslihi syai'un. Sengaja je tak ayah dik ni buat marisa ayat Quran sini, ayat kata teguhnya makna ni. Tu dah. Asal laisa ni nafi muqayyad, nafi ni pun bermasa, berwaktu, ada adu dan sebagainya. Tapi sekarang ni laisa sini nafi mutlak, mana tidak muqtarinan biz zaman, sama ada fi'il sama ada madhi atau mustaqbal. Maknanya mutlak. Laisa makna tak serupa. Tak serupa. Tak serupa apa? Sebelum ada makhluk, setelah ada makhluk, dan selepas makhluk ni tak ada. Itu makna laisa ni nafi mutlak tu. Pada kata kami selihi tu panggil ka zaidah. Nak takkid pada kata nafi laisa. Tu zaidah nak takkid pada kata tidak. Tidak sedia kala dan selama-lamanya, tidak langsung. Kena begitu. Mislihi menyerupai nyonya Allah. Syai'un oleh sesuatu apapun. Tu dia panggil dua kali. Orang panggil makna hasar. Pertamanya syai'un tu nakirah. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafi tufidul hasra. Isim nakirah ni bila jatuh di halaman cakapan nafi, laisa tu nafi, maka memberi makna hasar dia panggil. Kemudian hasar sekali lagi nya apa? Syai'un sepatutnya duduk depan. Tapi syai'un tu sepatutnya duduk di hadapan, tapi duduk belakang. Kami selihi tu sepatutnya duduk belakang, mail tak depan. Tu dia panggil taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Dua kali hasar tu. Jadi nak letak makna dalam bahasa kita ni sepik nak kecek, sepik nak syarah. Cuma wirti kata teguh, makna dia ni teguh, kuat sungguh, konkret. Kalau jenis bangunan kat orang mari tengok, teguh ni, tak rotuh dah ni.
Tak utuh, teguh sungguh-sungguh. Tak serupa. Tak serupa Allah Ta'ala tu sedia kala dan selama-lamanya. Tak serupa sikit, tak serupa langsung. Seumpamanya Allah, oleh sesuatu apa pun, tak serupa langsung. Kena kata gitu. Berapa kali hasar. Dan banyak kali pong tu, banyak kali nak bunyi. Katanya mana kau untuk jemuh, apa je duduk syarah gitu tu. Banyak kali pong payah, kekak oleh nak boleh. Memang. Boleh kata ayat laisa tunafi mutlaq, tidak muqtarinan bil zaman. Kah tu pada kata laisa kah. Kalau terjemuh tu mudah, laisa tidak ada. Kamitslihi seperti seumpamanya Allah, syai'un sesuatu. Hak tu terjemuh bi harfin, bukan tafsir makna. Kita nak faham apa makna tu. Jadi kah pada kata kamitslihi, kah zaidah nak takkid pada kata nafi laisa. Mislihi seumpamanya, syai'un nakirah, jatuh di halaman nafi memberi makna hasar. Kamislihi sepatut duduk belakang. Biasa laisa syai' kamislihi. Tu sepatutnya ayat dia. Laisa syai', tidak ada sesuatu. Tu tidak ada sesuatu seperti umpamanya. Tapi dak. Hak duduk belakang, hak duduk tak depan. Taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Berapa kali hasar tu? 2 kali hasar. Takkid lagi pada nafi. Nafi tu pula mutlak. Nak ayatnya kuat, kukuh, konkret makna dia. Tidak ada sedia kala dan selama-lamanya sikit pun seumpamanya Allah, tidak ada sesuatu pun, tak ada langsung yang serupa. Berapa kali pong tu. Nak ayat kata teguh yang makna. Yang nak pergi ayat mutasyabihat lah. Gitu. Yakni yang tafsir tidak ada seperti zatnya Allah dan seperti sifatnya Allah dan seperti seperti perbuatannya Allah, bukan zat aja ni. Tu. Tidak ada seperti zatnya sesuatu. Tidak ada seperti zatnya zat Allah. Tidak, bukan hanya zat kalau kira-kira. Sifat Allah pun tak ada serupa pun dengan makhluk. Serupa pada nama je, pada makna tak serupa. Perbuatan manusia makhluk ni hanya jalan kasab wal iktisab, ikhtiar kasab wal iktisab. Pilih usaha baik, usaha buruk. Ada pun perbuatan Allah Ta'ala di atas jalan tentu, di atas jalan buat menjadi daripada tak ada pada ada, meniada daripada ada kepada tiada. Tu tak sama tu. Beginilah dia kata ni tidak ada seperti zatnya Allah suatu ni. Ditafsirkan ayat ini di dalam kitab Tawdihil Aqaid. Tawdihil Aqaid kita araklah Jazair, Syekh Abdul Rahman Al-Jazair tak silap. Kemudian dia kata percama yang ni dalil yang menunjukkan kita kata dalam hati kita tu. Kata tu qaulun nafsi, kata dalam hati kita. Kata mana? Tentu sungguh bersalahan dan tak menyamai Allah Ta'ala itu akan yang baharu ialah, dan tentu tidak menyamai. Dua dah. Satu dalil ni 2 madlul. Ingat tu. Satu dalil 2 madlul. 2 benda yang ditunjuk, itu mana madlul ialah kita fikir. Kita fikir dengan kepala otak kita. Kita nengu. Jangan tak guna nikmat akal tu, kena guna awak mikir. Mikir lagu mana? Kalau menyamai dengan makhluk. Ya berani ambil hak belakang dah ni. Kalau kira mukadimah dia gini kalau mikir. Kalau Allah tidak bersifat dengan mukhalafah. Kalau Tuhan tak bersifat dengan tak serupa Tuhan akan yang baharu. Tentu-tentu dah dia tu menyerupai akan yang baharu. Mumasalatuhu ta'ala lil hawadih pula. Berhenti situ dulu. Barulah makna sambut ni. Kalau menyamai siapa Allah Ta'ala tu dengan makhluk, dengan yang baharu ni. Masuk sini. Tentu dia yakni Tuhan tu makhluk juga. Dah. Tuhan serupa dengan lembu panggil. Tuhan serupa dengan orang panggil. Tuhan serupa dengan kereta. Enggak kereta, lembu, orang ni makhluk baharu. Tu. Kalau gitu baharu jugalah Tuhannya, dah serupa dengan baharu. Lagi pula. Lagi pula, tambah lagi. Kalau jirim, yakni kalau Tuhan tu zatnya berjirim. Kalau jirim, yakni kalau Tuhan tu zatnya kita fardu takdir berjirim. Berjirim ni mana bertubuh badan. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, sukuk segenap tubuh anggota.
tentu nak ke tempat. Pasti dah Tuhan berhajat pada tempat. Macam kita. Kita ni tubuh zatnya jirim. Maka kita mesti bertempat, memenuhi ruangan yang kosong. Memenuhi ruangan yang kosong. Pasti ada tempat bagi kita. Tak ada sesuatu benda berjirim tak tepat. Sebab tu kalau orang kata dia ambil bola dalam bilik, tanya dulu, bola ni berjirim ke tak? Berjirim kata. Baru boleh tanya, duduk di mana dalam bilik bola tu? Dia kata duduk alat almari, baru boleh. Kalau dia kata dia ambil bola dalam bilik, bola, duduk mana bola? Ada dalam bilik tapi tak bertempat di mana-mana. Boleh. Boleh kita nak ambil. Boleh kita terima dengan kepala otak kita. Kata benda berjiring tak bertempat di mana-mana. Sahih dah kita tak boleh nak terima dengan kepala otak kita. Karuk dia panggil. Benda tu karuk. Tengok. Tu tengok dia tu. Bila kalau kita kata zat Tuhan ni berjiring supaya kita makhluk juga. Bertubuh badan, bertokok, ada kaki, ada tangan, cukup sekujur anggota. Macam puak-puak mujassimah hak dok pegang tu lah. Tu tentu. Jadi jangan salah faham dah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah ni dia tidak kata Tuhan ni ada tangan, ada kaki, ada kepala, okey. Ya ada dua ya. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Secara ijma'nya ada dua pendapat. Sebab pendapat yang ketiga tu dia masuk sama je dengan pendapat yang kedua. Satunya khalaf. Mana? Wa kullu nafsin awhamat tashbiha, tiap-tiap nah Quran ke hadis ke yang membawa muwaham, sengkaan, perasaan dalam hati kamu serupa Tuhan dengan makhluk. Kalau jalan yang salah, awilhu, takwil dengan takwil tafsili. Contoh, tapi tidak wajib lah takwil gitu dah. Yadun bimakna al-qudrah, wajuhum bimakna zat. Apa lagi? Istiwa bimakna istaula. Itu dia panggil takwil tafsili. Maknanya Tuhan tidak bersela, tidak duduk, tidak ada tangan, tidak ada muka. Tapi apa makna tu? Kuasa, menguasai, zat, menjaga. Tu wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabarlah engkau dengan hukum Tuhan engkau, kerana sesungguhnya engkau dengan mata-mata kami. Apa mata-mata kami? Fi hifzina, di dalam peliharaan kami. Tu takwil tafsili tu. Bukan tahrif, bukan tabdil. Takwil dia panggil. Takwil secara tafsili. Au fawid warum tanziha, ataupun takwil ijmali, serah makna pada Allah Ta'ala. Tuhan tidak ada biji mata, Tuhan tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak ada kepala, tidak ada tubuh, badan berjiring, berjising, tidak. Lepas tu ni muka, tangan, mata, kaki hak disebut dalam ini. Ini serah pada Allah maknanya. Kita amiruha kama ja'at, kita baca seperti mana hak telah dibawa datang oleh Nabi SAW. Qira'atuha tafsiruha, bacaan dia tu ialah tafsiran dia dah. Itu salaf, kebanyakan salaf. Satu lagi pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari yang ketiga, iaitu isbatus sifat. Isbatkan dia tu sifat. Apa makna mata sini? Mana tubuh badan biji mata ke? Bukan. Apa makna ayun sini? Sifatul ayun, sifatul ain. Sifat mata. Sudah. Tak faham ke tu? Sebab tu kata sama tu. Sebab tak faham. Sama je sifat mata. Kita ni mata ni bukan sifat, Mata ni ialah zat. Jirim dipanggil. Bukan sifat dak. Sebahagian salah kata mata yang dimaksud oleh Allah sifat mata. Boleh faham sifat mata? Tak boleh tu. Isbatul ain sifatan min sifatillah. Isbatul yad sifatan min sifatillah. Isbatul apa lagi? Ikutlah. Kalau dalam Quran tu semua diisbatkan sebagai sifat-sifat Allah, seperti kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Bukan isbatul yad jarihatan min jawarihillah. Bukan isbatkan tangan sebagai satu anggota untuk anggota. Bukan gitu. Jangan salah faham. Jadi Tuhan tidak ada tangan dengan makna anggota. Tangan tu sifat Allah Ta'ala. Gitu. Tak faham lah saya tangan tu sifat. Tak faham tu lah. Faham. Tu. Ala ajizu anil idraku. Ala kulli hal, tidak ada salaf yang mengatakan Tuhan ada tangan, tapi tangan Tuhan comel lah, tak hitam macam mung. Tu dah.
Jaga-jaga tu, ingat. Jadi kalau Tuhan ni kita kata berjiring, tentu dah dia tentu nak ke tempat ini, tentu dah Tuhan tu berajak kepada tempat. Dah. Tak ada benda berjiring tak tepat. Maka tentulah pula tempat hak Tuhan kehendak dengan dia tu kena qadim gatik. Gatik ni serupa dengan dia juga, muka dia qadim ke? Tepat pun kena qadim. Tu dah. Tepat pun kena qadim, muka dia qadim. Dia tak ada permulaan bagi ada, maka tempat hak dia berajak tu kena tak ada permulaan bagi ada juga bagi tempat tu. Bila orang panggil tempat tu kena qadim, maka berbilang-bilang qadim. La ta'addadatil qudama dipanggil. Nescaya berbilang-bilang qadim. Maka berbilang-bilang qadim ni maka bahu apa? Ta'addudul qudama mustahilun. Berbila-bila benda qadim tu perkara tak boleh terima dengan kepala otak. Itu dalam sifat wahdaniyat tu akan dibahas. Habis. Maka bahung lagi pula. Maka bahung. Lagi pula. Tambah lagi. Tambah di atas tambah. Ziyadah ala ziyadah dia panggil. Fit tafakkur. Tambah di atas tambah pada berfikir. Lagi pula kalau ianya Allah tu jiring. Tentu tak lepas daripada besar atau kecil. Sahih berapa? Sebab tu kita dengar fok-fok Wahabi duduk ceramah. Berani-berani fok dia. Telinga Tuhan dengan bahu Tuhan ni berapa jarak dia tahu cerita. Kalau lari kuda tu boleh cerita tak dia ni. Berapa ratus ribu perjalanan nak besarnya Tuhan, masya-Allah ya. Teruk tu belaka tu. Kalau ya fuak mujassimah ni kalau zaman dulu-dulu termasuk karamiyah. Karamiyah tu mujassimah. Karamiyah. Muhammad bin Karam. Maka bahung lagi pula kalau ianya Allah tu jiring. Tentulah tak lepas zat dia tu daripada besar atau kecil. Besar dengan makna kasratul ajza. Kecil dengan makna qalilul ajza. Dan kedua-duanya mana besar kecil ni batal. Batal lah. Batalah bata. Batil dia batil batil bu alik talam. Ni batal. Batal. Mana tak betul tu. Tu gitu lah. Bahung kot lah. Bahung. Batal. Tak betul tu. Macam mana boleh kata zat Tuhan tu banyak juzuk. Atau sedikit juzuk. Kasratul ajza. Atau qalilul ajza. Jadi juzuk sedikit tu jiring dah. Dan jika arak ini. Dan jika sifat Tuhan tu pula arak. Maka tentu adanya. Mana? Maka ia kehendak dengan arak ni zat Tuhan ke sifat Tuhan ni. Ya. Kalau gini dia nak kehendak ki arak tu ialah Tuhan dah, zat Tuhan. Kena takdir gini. Dan jika zat Tuhan tu pula ialah arak. Kalulah zat Tuhan tu kita fardu takdir pula, dia bukan zat, dia tu arak. Mana? Satu sifat yang baru kedatangan menupai di jiring. Maka tentu ada Tuhan itu pada jiring. Mana melekat tepek di kita. Seperti coklat di tubuh kulit kita. Hitam pada rambut kita. Tu je Tuhan. Tu. Hijau di baju kita. Tu ialah Tuhan je. Teruk itu. Maka sangat nyata. Jelas sangat dah tu. Bahunya. Pasal kalau Tuhan seperti coklat di kulit kita ni. Kalau kita bubuh fi'il lovely hilang. Macam kita coteng. Coteng ambil kala ke krayon ke, pak kita coteng. Itu. Warna. Warna hijau kita contoh, pak kita coteng ni tangan kita. Tu lekat. Tu warna tu dia panggil arak. Sifat yang baru kedatangan di atas jirim, nopai pada jirim, pak lekat sini. Apa tak boleh padai apa? Boleh. Coklat kita ni, kulit kita ni. Boleh kita nak buat jadi putih. Kita buhlah gapo-gapo pada muduk ngeping PL belilah. Pakal Tuhan lagu tu teruk lah Tuhannya. Tak ada zat dia, bukan zat dia arak yang menopai pada jirim saja. Nyata tu bahung. Ni barangkali tak syekh tak payah dia buat lagu ni kerana nak buat orang panggil apa? Nak buat pelapik, dia panggil nak buat pelapik, nak masuk bahas sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kerana sebenarnya kalau buat mari gini,
nak cerita sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi ni. Tu dah. Padahal kalau orang panggil kita duk bercara dalam mukhalafatu ta'ala lil hawadith, cukup dah dengan hak tadi tu. Mana? Dengan kata kalau Tuhan tu tidak bersifat dengan mukhalafah, tentu dia bersifat dengan mumasalah. Pak kalau dia mumasalah, maka dia sama dengan apa hak dimumasalahkan, ditamsilkan dengan dia tu. Kalau Tuhan serupa lembu-lembu, serupa kereta-kereta, serupa orang-orang. Pak kalau orang lembu kereta tu baru, maka Tuhan baru. Maka Tuhan baru ni tentu tidaklah mula kita kejap dah dalam perut. Tuhan tu sedia. Maka tentu tidak Tuhan ni serupa akan yang baru. Cukup dah. Cukup dah sebenarnya. Jadi ziyadah ala ziyadah, ziyadah ala ziyadah ni pula, ni dia panggil nak pelapik, nak masuk bahas sifat yang seterusnya. Wallahu a'lam. Kemudian kata dia bahasan sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Itu dah. Dia tak terjemuh di kitab ni. Nah. Kalau di kitab lain, kalau tak silap dulu kita Asasul I'tiqad ke apa kita dah dah. Tu ayat dia terjemuh. Mana qiyamuhu ta'ala binafsihi, ada cara-cara zat. Tu adanya Allah dengan sendiri ni dengan zat. Dengan zatnya, bukan dia bahasa jirim, bukan bahasa sifat yang ada menopang di zat. Ni baru nak cerita tentang Tuhan tu. Allah tu apa? Allah tu apa? Allah tu satu zat yang bersifat ke, satu sifat yang ada di zat ke, atau dia jirim, atau dia arak. Tu. Hak ni baru nak cerita hak tadi. Tengok dia kata. Maka apabila kita kejap, kita teguh, kita yakin putus adanya Allah Ta'ala. Tu dah. Yakin dah ni. Wujud kita bakal selesai dah. Maka ada ia itu, ada Allah Ta'ala tu pula. Zatnya tu bukan dengan jalan tupan ada pada benda yang lain. Bukan duk menopang pada benda lain. Mana dulu misal bagi ada hak menopang pada benda lain. Tu. Ni seperti nak misal tupan ada pada benda yang lain. Gapo dia benda hak tupan ada pada benda lain. Seperti ni misal bagi tupan ada pada benda lain. Seperti ada arak pada jirim. Arak dia berajak menopang pada jirim. Yang tak boleh nak kakak diri sendiri. Hitam di rambut, dia tak boleh nak bercerai ni. Ambil hitam ni pak letak asing. Hitam kata saya tak berajak daripada rambut, saya nak berdiri sendiri. Tak boleh. Dia kena menopang pada rambut. Itu dia panggil seperti ada arak pada jirim. Dia buat contohlah pada lain tu. Dan seperti lagi ni atas pada tak ada arak, dan seperti ada sifat pada zat. Ni dia panggil sesuatu yang menopang ada dia tu pada sesuatu yang lain. Seperti ada sifat pada zat. Contoh kudrat. Kudrat Allah ada di zat Allah. Iradat Allah ada di zat Allah. Dia tak boleh berdiri dengan sendiri kudrat iradat ilmu tu. Dia kena ada di zat. Tu. Dan bukan juga adanya Allah dengan sebab ada yang mengadakan dia. Bukan juga ada Allah Ta'ala tu dengan sebab ada yang lain, Tuhan yang lain pula yang mengadakan dia. Tu bukan sebab fa'il yang lain yang menciptakan dia. Sebab tu kalau kita lain, kita araknya qiyamuhu ta'ala binafsihi ini dua makna. Satu mana? La yahtaju ila mahalli. Dia tidak berhajat kepada mahal. Mahal ni bukan tempat makan tu bukan. Dia tidak berhajat kepada mahal ni ai zati. La yahtaju ilal mahalli ai zati. Begitu. Dia tak berajak pada tempat ini, tak berajak pada zat. Gitu. Jadi kalau disebut makna qiyamuhu ta'ala binafsihi ini tak berajak pada zat, tak berajak pada jirim, maka Tuhan tu bukan arak, bukan sifat. Allah tu bukan diri arak, bukan diri sifat. Kemudian satu lagi makna wala yahtaju ilal fa'ili. Dia tidak berhajat kepada yang membuatkan dia. Maka dia bukan jirim. Jadi nak faham qiyamuhu ta'ala binafsihi ini, kena faham 4 perkara. Mana? Arak, jirim, sifat, zat. Arak dia berhajat dua-dua. Yahtaju ilal mahalli ay zati ay jirmi wa yahtaju ilal fa'ili. Ini arak. Dia berhajat kepada jirim dan dia berhajat kepada tukar yang menjadikan dia. Ini arak. Jirim ni pula
La yahtaju ilal mahalli, dia tak berajak pada zat. Pasal dia boleh kakak diri sendiri macam tubuh saya ni. Tubuh saya ni zat. Saya tak berajak pada ni, pada kursi ni. Kemana saya pergi, bukan kursi ni kena lekat atas belakang berikat saya nak berok, nak kecil, nak pergi mana. Bukan. Betul tak? Kerana saya, tubuh saya. Kursi, tubuh kursi. Bukan duk heret sekali mengata-riti, nak berok, nak kecil, nak pergi ke mana, tak boleh pisah. Macam hitam di rambut. Tak. Saya. Kursi. Nah, saya lepas daripada dia. Tak berajak jirim saya ni. La yahtaju ilal mahalli. Saya tak berajak pada zat lain. Jirim kita ni tak berajak pada zat lain. Yang tak berajak tu duduk atas kursi. Iyalah, memanglah duduk atas kursi. Tapi bukan duduk heret 24 jam daripada start mula hidup di dunia sampai ke mati, mampu kerah lah kubur, duduk heret kursi ke hulu ke hilir. Bukan. Kursi ni tubuh kursi. Sebab tu orang lain pun boleh duduk sini. Amba bangun. Pak, orang lain duduk. Boleh. Nah, amba bangun. Tak duduk lekat atas belikat amba ni. Nah. Itu nak kata, la yahtaju ilal mahalli. Tak berajak pada zat. Sebab dia sendiri tu zat dah. Dia kakak diri dia dah. Dia bawa ke mana diri dia dah. Itu dia panggil jirim. Tapi yahtaju ilal fa'ili. Dia berajak kepada yang menjadikan dia. Tu yang membesarkan dia, yang merubahkan dia. Nah. Yang membolakkan dia, yang menguruskan dia. Hayolah ke? Tu. Itu dia panggil jirim. Dia berajak salah satu. Arab berajak dua-dua. Jirim dia berajak salah satu mana? Berajak pada tukar yang menjadi. Sifat pula. Sifat ni maknanya sifat-sifat Tuhan. Nah, kan tak kira dengan sifat-sifat ni sifat-sifat yang ketuhanan. Dia ni pula la yahtaju ilal fa'ili, dia tak berajak kepada tukar yang buat. Pasal dia tu sifat-sifat ketuhanan. Dia kodeng. Kalau dia berajak, dia barulah. Dia tak berajak kepada tukar yang menjadikan dia. La yahtaju ilal fa'ili, la yahtaju ilal mukhassisi, dia tak berajak. Tapi wa yahtaju ilal mahalli, tapi dia berajak kepada zat. Nak ada kudrat, iradat, ilmu, samak, basar, ini kena ada di zat. Dia tak boleh becek daripada zat, tak boleh pisah. Dia bukan zat, tapi dia tu tak boleh pisah daripada zat. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Ingat tu. Jadi yang terakhirnya ialah zat. Satu lagi. Zat ni la yahtaju ilal mahalli, sebab dia tu zat. Wa la yahtaju ilal fa'ili, pasal dia tu qadim. Ini zat ni masukkan diri ke zat tu. Jadi sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, nak cerita ni Allah ni bukan Arab, bukan jirim, bukan satu sifat ketuhanan yang ada di zat tu. Bukan. Patut Allah tu apa? Kena kau zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Nampak tak? Sebab tak ada buat kita daurah gini. Kena buat lolok-lolok kata nampak lah. Tu sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, nak cerita dia bukan Arab, dia bukan jirim. Allah ni bukan Arab. Mana satu sifat yang menopang pada jirim? Bukan. Dan Allah bukan jirim. Satu perkara yang satu diri yang berajak kepada yang menjadi. Bukan. Dan dia juga bukan sifat ketuhanan. Satu sifat ketuhanan yang ada di zat Tuhan. Bukan. Allah ni. Kalau Allah ni seperti kudrat. Kudrat, dia tak boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat tak boleh bersifat dengan iradat. Kudrat tak boleh bersifat dengan ilmu. Jadi kalau Allah tu ialah satu sifat saja yang ada di zat, bermakna luput segala sifat-sifat kemalat. Pasal sifat wujudiyah tu tak boleh bersifat dengan sifat wujudiyah selain daripada diri dia tu ialah sifat wujudiyah dah. Kudrat tak boleh bersifat dengan kudrat. Ilmu tak boleh bersifat dengan kudrat. Hayat tak boleh bersifat dengan sama. Basar tak boleh bersifat dengan kalam. Kalam tak boleh bersifat dengan kalam. Kalau kudrat boleh bersifat dengan kudrat, maka kudrat ada di kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat ada di kudrat boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat ada kudrat. Tak tahu gimana, tak sasu lah. Mustahil tu. Jadi Allah tu bukan satu sifat yang ada di zat Tuhan. Bukan. Lepas tu Allah tu ialah zat yang bersepakai dengan segala sifat-sifat. Tu nak cerita sini. Tu qiyamuhu ta'ala binafsi nak cerita tu. Tu tengok dia kata. Dan bukan juga adanya Allah Ta'ala dengan sebab ada yang mengadakan dia. Bukan. Tu nak tubik daripada jirim. Sebab jirim ni wala dia tak berajak kepada menopang pada sesuatu, sebab dia tu memang zat dah jirim ni.
tapi dia berajak kepada yang mengada. Maka dinamakan dia Allah Ta'ala tu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kalau kita nak baca kat, maka dinamakan dia qiyamahu ta'ala binafsihi. Jadi maf'ul bagi dinamakan. Maka dinamakan dia akan qiyamuhu ta'ala, qiyamahu ta'ala binafsihi. Tak ayat apa? Tak ayat apa tu. Nah. Maf'ul yang kedua bagi dinamakan. Maf'ul yang pertama tu dhamir dia tu. Maka dinamakan dia Allah, dinama akan qiyamahu ta'ala binafsihi. Yakni ni baru dia tafsir. Adanya Allah dengan cara-cara dirinya. Ada. Cara-cara diri mana? Cara-cara zat. Bukan dia sifat yang ada di zat. Bukanlah apatah lagi jirim atau arab. Bukanlah adanya Allah tu dengan sebab tupan zat. Bukanlah adanya Allah dengan sebab tupan zat yang lain. Dan dengan sebabnya atau pada kata dengan sebab tupan zat yang lain. Bukanlah adanya Allah dengan sebab ada yang mengadakan dia. Itu dua makna tu baik tu. La yahtaju ilal mahalli aizati wa la yahtaju ilal fa'ili ay mukhassisi. Beginilah, lagu inilah dia kata maksud makna yang dikehendaki daripada perkataan ulama. Ulama Jawi lah maksud sini. Ulama dahulu-dahulu, ulama Jawi dulu-dulu. Berdirinya Allah dengan sendirinya. Dulunya kalau qiyamuhu ta'ala binafsihi itu dia terjemah dengan secara harfiah. Secara harfiah mana? Qiyam berdiri. Ia siapa Allah Ta'ala binafsihi dengan sendirinya. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsihi berdirinya Allah dengan sendirinya. Sebab tu dalam kitab Fadilatul Faraid, Syekh Ahmad dia buat tanbihat, dia buat penjagaan. Dia kata jangan faham makna al-mutabadaru minhu, makna tu rosak mana? Berdirinya Allah dengan sendiri ni, kalau faham dengan segala orang panggil segera fahamnya, Tuhan ni duduk. Lepas tu bila dia nak bangun, dia bangun sendiri. Tak ada siapa dia tolong, pakai tukar ke apa. Bukan makna tu nak. Bukan makna tu. Maksud dengan kata berdirinya Allah dengan sendiri ni, ada cara-cara diri. Apa cara-cara diri? Yang ni ada Allah tu zat. Ada cara-cara diri, ada cara-cara zat. Bukan dia tu sifat yang ada di satu zat. Apatah lagi jirim atau arab. Mana? Dia tak berajak kepada zat yang lain. Maka keluarlah Tuhan itu bukan satu sifat, bukan satu arab. Dan dia tak berajak kepada fa'il yang menjadi. Maka dia bukan jirim. Dia bukan arab. Dua kali tu. Itu. Dan benda yang bangsa ada dengan jalan tupan zat itu dinamakan benda yang berhajat kepada zat. Mesti dah berhajat pada zat. Benda yang ada dengan jalan tupan zat itu berhajat pada zat. Yahtaju ilal mahalli ayyi zati. Dan benda yang ada dengan sebab ada yang mengadakan dia itu dinamakan dia berhajat kepada fa'il. Fa'il ni apa makna? Yakni yang membuat. Itu dah. Habis. Pendeknya ayat aku lulaka bi qauli mutalabbisan biqaulil ijmali, biqaulil qasir, biqaulil qasri. Pendeknya, aku kata kepada engkau, hal keadaan bersepakailah perkataan aku dengan perkataan yang pendek. Pendeknya begini kata. Kesimpulannya, ringkasnya gini. Wajiblah di atas kita, yakni wajib pada syarak. Tuhan tekan atas kita dengan kewajipan syarak. Wajib di atas kita mukallaf. Wajib ke apa? Oleh i'tiqad, oleh pegang dalam hati. I'tiqad, kata ini kata qaulun nafsi fil qalbi. Perkataan nafsi kita dalam hati ni. Sebab itulah yang disebut oleh Imam Ibrahim Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah bagi Jawharatul Tauhid. Adanya Allah. Pergi ke mana? Pergi ke mana dalam hati kita ni? Adanya Allah dengan cara-cara dirinya Allah. Ini adanya Allah dengan cara-cara zat mutlak. Itu ya. Bukan zat muqayyad, zat muqayyad tu jiring. Cara-cara dirinya ini cara-cara zat, bukan berhajat kepada zat. Yang ni bukan sifat yang berhajat kepada zat atau kepada fa'il, bukan arab dan jirim yang berhajat kepada fa'il. Begitu. Senang nak faham. Senang nak faham kita dhabit gitu kan. Faham molek tu. Habis itu. Kemudian dia kata percaman yang ni dalil. Kita kata yang ni dalil, kita reti, kita faham, kata dalam hati kita i'tiqad kemah tadi itu begitu. Begitu itu. Ini begitu itu apa?
mesti Tuhan itu ada cara-cara zat. Tentu tidak Tuhan itu ada berhajat kepada zat, yakni sifat yang berhajat pada zat, dan tentu tidak dia tu jirim dan arak yang berhajat kepada fa'il. Arak berhajat kepada jirim. Tentu tidak. Percuma kita kata gitu tu dengan sebab kita memikirlah, kena berfikir. Kena guna akal kita memikir. Mikir lagu mana jalan nak memikir. Kalau fardu takdir, kalau adanya Allah dengan jalan tupai zat yang lain. Yang ambil tengah belakang ni dah. Kalau kata kira kak, kalau Tuhan tidak qiyamuhu ta'ala binafsihi, gitu. Kalau Tuhan tu tidak ada, kalau Tuhan tu tidak ada cara-cara zat, gitu. Kena takdir gitulah, robek gitu. Tentu sekali Tuhan tu qiyamuhu ta'ala bi ghairihi. Tentu sekali Tuhan tu ada cara-cara dengan yang lain, cara-cara dengan yang lain. Dengan yang lain mana? Tupai benda lain, berajak pada yang menjadi. Tupai benda berajak pada menupai di benda lain. Tu bi ghairihi. Tu berajak belaka, berajak ke go tu, berajak ke go ni, tu dia panggil bi ghairihi. Baru masuk ni. Kalau adanya Allah Taala Tuhan tu dengan jalan tupai zat yang lain, berajak pada tupai di benda lain, maka dinamakan dia Tuhan tu sifat. Kalau gitu Tuhan ni sifat lah. Bila Tuhan tu sifat, kalau begitu, dah Tuhan tu ialah satu benda yang berajak kepada zat, maka dia tu sifat. Kalau begitu, tetaplah tidak ada kudra, irada, ilmu, hayat, sama, basar, kalam dan hingga akhir sifat ma'ani padanya, pada Allah. Sebab apa tak ada? Ilat pada kata tidak ada. Kerana bangsa ada kudra, irada. Kerana yang bangsa ada kudra, irada, ilmu, hayat, sama, basar, ilah tu hingga habislah sifat-sifat ma'ani tu. Yang bangsa ada padanya itu ialah mau benda itu zat yang membawa dirinya. Mesti kena hak bersifat dengan segala sifat tu dia tu zat. Mana boleh sifat wujudi bersifat dengan sifat wujudi yang lain, tak boleh. Adapun sifat, yakni adapun sifat wujudiah, kena tambah gitu dah. Maksud dengan sifat sini hak ni dia panggil sya'a indal mutakallimin isti'malus sifat bimaknal ismi dunal masdari. Bimaknal wujudi duna amrin i'tibari. Gitu dah. Itu maksud. Telah masyhur di kalangan ulama usuluddin bila sebut itlaq sifat sini kena kepada makna ismi. Maknanya makna wujudi, bukan makna masdari, bukan makna amrun i'tibari. Sebab kudrat, irada, ilmu, hayat, sama, basar tu dia boleh bersifat dengan sifat yang bahasa subutiyah. Mana? Kudrat ada tak? Ada. Ya sifat dengan nafsiyah. Kudrat tu kidam tak? Qadimah tak? Sedia. Kudrat tu kekal tak? Baqa', baqiyah, kekal. Kudrat tu serupa tak akan kudrat yang baharu? Mukhalafatu kudratillah li kudratina hawadisi. Tak serupalah kudratnya Allah Ta'ala dengan kudrat kita yang baharu. Kudrat tu berhajat kepada fa'il yang menjadi tak? La yahtaju ilal fa'ili. Tengok. Masuk makna qiyamuhu ta'ala binafsihi pada makna yang kedua. Lepas tu kudrat tu ada berapa? 7, 8, 9, juta ni? Tak. Satu saja masuk wahdaniyah. Jadi, tiap-tiap sifat ma'ani, sifat wujudiah ni, dia boleh bersifat dengan sifat yang subutiyah boleh. Cuma dia tak boleh bersifat dengan sifat wujudiah. Mana kudrat tak boleh bersifat dengan kudrat. Kudrat tak boleh bersifat dengan iradat. Kudrat tak boleh bersifat dengan ilmu. Iradat tak boleh bersifat dengan kudrat. Ilmu tak boleh bersifat dengan iradat. Gitu. Tak boleh. Kalau boleh, bengong dulu habis. Bengong dulu habis. Macam kita sebut tadi, kudrat boleh sifat kudrat, kudrat ada di kudrat boleh sifat kudrat. Kudrat ada di kudrat, ada di kudrat boleh sifat kudrat. Mustahil tu. Habis jadi berat, bengong keluar habis. Ni tak boleh tu, mustahil. Tu ada pun sifat, ada pun bermula sifat, maka tentulah tak boleh ada padanya pada sifat yang ni sifat yang bangsa ada. Tak boleh. Tu dia sebut dah situ dah. Maka ada pun sifat wujudiah, kena tambah gitu. Ada pun sifat hak bahasa ada, maka tentulah tak boleh ada padanya pada sifat yang bangsa ada tu sifat yang bangsa ada yang lain. Begitu. Sifat bangsa ada yang lain. Baru kita boleh faham. Tak boleh. Kena sebab tu sebab yang lain atau yang sama dengan dia boleh kata. Contoh kudrat. Tak boleh ada sifat wujudiah yang bangsa ada mana? Yang wujudiah yang bangsa ada yang lain mana? Kudrat tak boleh ada iradat. Dan kudrat pun tak boleh ada kudrat.
Kudrat ada kudrat di kudrat. Tak boleh. Tak boleh itu. Ya, satu sifat wujudiyah tu dia boleh sifat dengan sifat wujudiyah dia tu satu je. Dia tu kudrat, dia kudrat. Dia tak boleh sifat kudrat dengan kudrat yang lain atau iradat. Dengan sifat wujudiyah yang lain tak boleh. Atau sifat wujudiyah yang sama persis seperti dia pun tak boleh. Adapun sifat subutiyah boleh. Kudrat ada. Kudrat sedia. Kudrat kekal. Kudrat tu tak serupa kaya baru tak serupa. Kudrat tu tak berajak pada Pak M jadi tak berajak. Kudrat tu berapa ada bersangatan tunggal. Boleh. Ada hal tu. Tapi kudrat nak ada iradat di dia, tak boleh. Jadi kalau Allah Ta'ala tu ialah sifat seperti kudrat, maka tak ada lah sifat-sifat kamalat, kudrat, iradat, ilmu pada Allah. Sebab Allah tu sendirilah sifat di zat. Tengok. Luput sifat-sifat kesempurnaan dia. Kemudian bila tak boleh ada sifat ma'ani padanya Allah, maka tetaplah tak sabit maknawiyah katik. Kalau Tuhan tu tak ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, maka tak ada lah orang panggil kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Pasal apa? Sebab kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam ni dipanggil malzum bagi tu kaunuhu qadira, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basira. Malzum atau mustaq minhu dia panggil. Mustaqun minhu. Itu dah. Yang diterbitkan daripadanya. Itu dia panggil. Maka nyatalah bahawa, jelas kalau gitu bahawa. Kerana apa bahawa? Ilak pada kata kerana bahawa. Kerana membawa kepada tak boleh ada satu perkara pun satu perkara pun yakni daripada alam ini, daripada makhluk ini. Sebutir zarah pun tak boleh nak ada. Jangan kata tubuh kita saja. Sebutir zarah pun tak boleh nak ada. Bila tu tak boleh nak ada sesuatu pun daripada makhluk ni. Satu perkara pun daripada makhluk ni, kena tambah daripada makhluk ni. Satu perkara apa daripada makhluk ni lah. Bila ternafi kudrat iradat ila akhir. Kemudian jika Tuhan itu adanya Tuhan dengan sebab ada yang mengadakan dia Tuhan, maka tentulah Tuhan itu baru pula. Tu hak tadi makna la yahtaju ilal mahalli, ya mari dalil. Hak ni pula kalau kita kata Tuhan itu yahtaju ila fa'ili pula. Lagu mana? Kalau kemudian jika Tuhan itu adanya dia dengan sebab ada yang mengadakan dia, ada Pak yang menjadikan dia, maka tentulah barulah dia. Macam kita lah dia jadinya. Kita ni berajak kepada Pak yang menjadikan kita. Tu. Maka telah terdahulu oleh sebut, oleh kenyataan, oleh huraian pada jalan, pada wajah. Jalan ni mana wajah. Bohongnya, dustanya, nya baru Tuhan. Bila? Di mana? Pada dalil qidam. Dulu nyata dah Tuhan tu qidam. Dalil qidam nyata dah. Tiba-tiba boleh pergi berana Tuhan baru? Tentu tidaklah. Pada dalil qidam dahulu itu. Kalau begitu, dah selesai dah kita mikir. Kalau begitu, kejaplah, teguhlah, kemahlah, putuhlah, yakinlah. Adanya Allah. Tentu sungguh, mesti adanya Allah dengan cara-cara dirinya. Ini dengan cara-cara zat. Dengan cara-cara dirinya, ini dengan cara-cara zat. Dan tak berhajat kepada zat. Ia tak berhajat pada zat kerana dia bukan sifat yang ada di zat. Bukan arak yang berhajat kepada zat jirim, okey? Atau kepada yang mengadakan dia. Dia bukan juga jirim atau arak. Apatah lagi jirim atau arak. Mana? Arak dia berhajat kepada fa'il menjadi. Jirim pun berhajat kepada fa'il yang menjadi. Wallahu a'lam. Kemudian kata dia bahasan wahdaniyah. Wahdaniyah. Kalau kita nak terjemah ke Melayu kita ni bersangat-sangatan tunggal. Tu. Fa'aliyah, wahdaniyah atau wazan mubalaghah tu. Lagi pula tambah pula orang panggil tak. Tak tu dia tak bukan ilmu muannah. Tak li takkidil mubalaghah dia panggil. Nak mengkuatkan lagi makna kedalaman dia. Makna bersangat-sangatan maha tunggal, maha esa. Bersangat-sangatan tunggal esa Allah Ta'ala. Tu. Ku apa dia? Tengok ni. Wajib juga kita, ni wajib juga pada syarak atas kita. Kita mukallaf oleh i'tikad kata Tuhan itu satu jua, esa je.
Yang ni bersangat-sangatan satu, bersangat-sangatan tunggal, bersangat-sangatan esa, jua sahaja. Pada zatnya satu, dan pada segala sifatnya, sifat mana pada segala sifat-sifatnya, itu mana. Dan perbuatannya ni pada segala perbuatannya. Jadi wajib kita iktikadlah hati kita Tuhan tu sangat tunggal pada zatnya, pada segala sifat-sifatnya, dan pada segala perbuatan-perbuatan. Sifat dengan perbuatan pakai segala dah banyak. Zat tu sah. Maka satu zatnya itu ialah ibarat. Bila sebut kata wahdaniyat fi zat, apa makna? Bersangat dengan tunggal Allah pada zat. Ialah ibaratnya satu cakapan yang dipanggilkan tentang daripada ternafikan muttasil padanya pada zat. Apakah muttasil? Ternafikan muttasilkan ini beberapa bilangan muttasil yang berhubung pada zat. Iaitu kan muttasil itu ataupun iaitu ternafikan muttasil. Boleh tak? Sebab dia nak mari dengan bukan ke? Makna bukan ni terjemuh makna daripada ternafi lah. Iaitu ternafikan muttasil padanya pada zat Allah Taala. Yang iaitu bukan zatnya Allah Taala yang bangsa dapat difardu, ditakhayul, dikhayal, difardu takdir, dikalu-kalukan di dalam kepala otak, dikalau-kalaukan di dalam benak fikiran kita. Boleh bahagi beberapa juzuk. Tak boleh tu. Seperti 2 juzuk masalan. Ai umasilulaka masalan. Tu bukan gitu dah. Contoh saya kata Allah tak ada contoh saya nak kata ni macam pen. Pen tu. Pen apa? Pen kita tu kalau ada pen saya tak ada. Mana ada pen? Ada tak pen? Contoh lah. Nak tunjuk apa maksud ya. Contoh, pen ni satu dah. Satu ni pen ni. Tapi walau pen ni satu, satu pen ni kita boleh fardukan di dalam fikiran kita, boleh kalau-kalaukan. Boleh khayal-khayalkan dalam fikiran kita. Boleh cekera orang Kelantan panggil. Bukan kera, cekera dia panggil. Boleh orang panggil fardu, cekera. Kalau dalam fikiran kita, berapa juzuk ni kalau boleh kerak ni? Tu. Boleh juzuk, kerak. Juzuk. Nak boleh kesempatan ni banyak-banyak juzuk. Banyak-banyak juzuk tu. Itu dia panggil kam beberapa juzuk-juzuk, bilangan juzuk-juzuk muttasil yang berhubung pada zat. Ni payah sikit nak payah kam muttasil. Jadi sebab tu kalau orang tu iktikad Tuhan ni ada tangan, ada kepala, ada kaki dengan mana anggota tubuh badan. Bukan mana sifat dah, anggota tubuh badan. Sudah. Berat dia. Jadi Tuhan dia sama hak dengan di Batu Kih mana tu lah. Hak di Kelantan agak banyaklah. Hak bangun, hak duduk, hak tidur. Tu juzuk lah ke tu? Ada juzuk. Boleh difardukan. Macam kita ni, satu kat ni. Saya ni satu ni. Tapi satu saya ni, orang boleh khayal. Mana kalau psycho tu dia tengok boleh berapa kerak, berapa kilo daging dia ni. Atau lembu seka, tak salah, seram rasa buat kita lihat ni. Lembu seka dah. Lembu seka tu kita nak beli wak gerbang. Kita tengok, lembu ni berapa puluh kilo boleh ni. Besar ni. Tu. Mana satu ekor lembu tu satu juga tu. Sama tak dengan satu tu? Tak sama tu. Satu lembu, satu tu tak sama. Pasal satu lembu tu di zat dia terima beberapa juzuk bilangan yang bersambung, berhubung dengan satu zat. Jirim lembu. Pasal kita boleh fardu. Berapa kilo. Daging besar ni. Kecil lembu ni. Halus sangat ni. Tu dia panggil kam muttasil. Baiklah. Tu. Maka tidak begitu. Maka zat tu tidak lagu tu. Mana tidak lagu tu? Yang ini tidak tersusung daripada beberapa juzuk. Sama ada 2 juzuk atau 1 juzuk yang tak boleh dikekat, dibelah, dikrisi. Kena ayat gitu. Sebab berimbang takut kita tak faham. Kalau gitu Tuhan ni bukan zatnya daripada 2 juzuk ke 3 juzuk, 4 juzuk atau lebih. Kalau gitu takut 1 juzuk halus je Tuhan. Macam debu kita kebah-kebah. Nampak halus-halus. Makhluk halus Tuhan ni. Cik. Dulu ada kata Tuhan makhluk halus. Tidak juga. Bukan beberapa juzuk yang tersusung pada satu zat, dan bukan juga satu juzuk yang tak boleh dibelah, dikerak, dikisi. Tidak. Itu dia panggil ternafikan muttasil.
Jadi kalau mu'iktikad Allah Ta'ala tu satu, tapi satu seperti satu peng. Satu seperti satu tubuhmu ni. Satu seperti satu kereta. Satu seperti satu berhala. Tokang. Satu seperti satu binimu. Satu seperti satu selipamu. Ataupun satu seperti satu gapo lagi. Tak kira lah. Hak tersusun daripada beberapa juzuk. Maka kalau gitu belum lagi mentauhidkan Allah. Ingat baik tu. Tu belum lagi tu. Maka benda yang dapat dibahagi itu dinamakan dia benda yang dapat dibahagi itu jisim. Kalau hak boleh dikerak, dibelah, dikerisik dipanggil jirim lagi jisim. Gitu dah. Jirim lagi jisim. Jadi dinamakan jisim lah. Moga boleh dibahagi. Benda hak bertokar tadi tu, hak tersusun daripada beberapa juzuk. 2 ke 3 ke 4 tak usah cara. Jadi kalau tersusun daripada beberapa juzuk yang banyak, boleh dibelah, dikerak, dikerisik. Dibahagi tu boleh dibelah, dikerak, dikerisik. Dibelah sebab ada sebab ada panjangnya. Dikerak sebab ada besar. Dikerak sebab ada panjang. Dikerisik sebab ada tebal. Sebab ada tebal, tu dia dalam kitab makulat dia panggil sathun dan sebagainya. Kena ngaji kitab makulat lah tu. Tak apalah. Tu kalau boleh dikerak, dibelah, dikerisik ni macam satu peng ni. Nak kerak boleh. Nak belah tu agak payah sikitlah sebab dia tak ada besar, dia ada panjang aja. Nak kerisik boleh tak? Ada tebal, ada boleh nak kerisik ni. Kalau jenis lagu ni salah satu tak apa dah. Kalau ulama makulat kena ada 3-3. Kalau ulama mutakallim kita tak apa, ada salah satu tak apa dah. Dipanggil jisim tu. Mana? Jirim lagi jisim. Benda petaka lagi pula boleh dikerak, dibelah, dikerisik. Itu dah. Tu. Di fardu tak belah lalu pun tak apa, di fardu tu mana. Dan juga kamutasil, dan juga kamutasil mana, dan juga ni atas pada kamu mana betul tak ni? Tak akan dah, betul dah. Maka benda yang dapat dibahagi itu dinamakan dia jisim. Dinamakan dia jisim dan juga ni atas pada jisim ni. Dinamakan dia juga gitu. Dan juga ini dinamakan dia juga kamuttasil. Apa? Yakni bilangan yang berhubung, juzuk yang bersambung-sambung pada satu diri. Gitulah. Dan diibaratkan daripada ternafi kamunfasih pada zat. Jadi Tuhan ni bersangatan esa pada zat. Mana zat Tuhan ternafi kamutasih satu, dan zat Tuhan itu ternafi kamunfasil. Apa kamunfasil? Yakni beberapa bilangan yang suku-suku, yang asing-asing. Dimula-mula lagi. Asing itu sejak dimula lagi. Gitu Sejak dimula lagi. Dimula-mula lagi. Mana sejak dimula lagi. Mula-mula lagi. Macam peng ni. Dengan pen yang seumpama ni. Sejak dimula lagi kilat dia buat bukan duduk sekali. Asing-asing. Seumpama zat yang seumpama pen ni bukan satu ni je, banyak lagi. Walaupun saya ni tapi zat seumpama saya ni juta, bertrilion, berapa banyak ni. Jadi hak ni mudah sikit nak faham. Tuhan ni ternafi kamunfasil ni agak mudah nak faham. Hak payah nak faham kamuttasil tadi. Jadi tidak ada satu zat pun yang menyamai dengan zat Allah Ta'ala. Itu tidak ada beberapa bilangan zat yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Hak tak sama dengan zat Allah Ta'ala tu banyak. Tapi hak sama tu tak ada. Itu dah. Ada pun kita satu tapi zat seumpama kita ni banyak. Peng ni satu tapi zat seumpama peng ni banyak. Tak kira peng ni waktu bik sebutin ni bodoh benar buat kilap besar. Waktu bik sepeng ni ni. Habis itu. Ini mudah sikit nak faham ni. Dengan bahawa lagu mana? Dengan tu taswir, nak taswir. Dengan tu taswiriyah. Lagu mana? Beberapa bilangan yang suku-suku yang asing-asing dimula-mula lagi tu.
dengan sekira-kira bahawa ada Tuhan yang satu lagi menjadi dua dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Nah, tu ada tak gitu? Tak ada. Tak ada satu zat yang sama seperti zat Allah nak cukup dua dengan Allah. Tak ada. Nak satu tiga empat, nak cukup dua tu tak ada. Maka tidak, ini maka tentu tidak ada. Gitu. Dan satu pada sifat, yakni wahdaniyah, bersangatan tunggal pada segala sifat-sifat Allah Ta'ala itu ialah ibarat daripada ternafikan muttasil padanya pada segala sifat. Ternafi beberapa bilangan yang berhubung padanya pada sifat, yakni kena silau pada zat. Gitu dah. Kena silau pada zat ni. Kamu muttasil pada sifat tapi kena silau yang ada pada satu zat. Dengan bahawa lagu mana maknanya? Dengan bahawa sifat Tuhan itu dua-dua sebangsa. Dua-dua sebangsa. Mana dua-dua sebangsa? Contoh, kudrat ada di zat Allah Ta'ala. Dua kudrat. Mana kudrat yang pertama? Maknanya ialah pekuasa. Kudrat yang kedua dengan makna pekuasa juga. Atau tak boleh? Mana misalnya masalah seperti dua kudrat, dua iradat, 5 ilmu, 1 juta hayat, 10 kalam, 11 basar, 15 juta. Tak boleh. Tu berbilai belaka tu. Maknanya sifat Allah Ta'ala ni banyak, tapi sesekara. Maka tidak berbilai sifat-sifat Allah Ta'ala tu pada satu zat. Dia kena silau pada satu zat baru jadi nampak mutasir tu. Bukan makna sifat tu dia bersusul-susul dengan sifat kudrat ni pak capur dua ni. Jadilah mutasir, bukan itu. Dan mutasir ni makna berhubung di satu zat yang sama. Kena silau pada zat dah. Tadi tu. Jadi sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi satu-satu jenis juga. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat, satu samak, satu basar, satu kalam. Tentu tidak. Sifat Allah Ta'ala tu berbilai-bilai yang sama pada nama dan makna. Dan diibaratkan pula daripada ternafi kamun fasil padanya pada sifat. Lagu mana? Dengan bahawa ada sifat bagi yang lain, pada zat yang lain daripada Allah Ta'ala tu boleh beri bekah, seperti ada kudrat bagi yang lain yang boleh membekahkan pada apa-apa bekah. Maka tidak. Tak perlu kata yang memberi bekah lah. Gini, kamu ternafi selaginya kamu fasih pada sifat mana? Beberapa bilangan sifat-sifat yang bercerai daripada zat Tuhan, yang ada pada selain daripada Tuhan, macam gitu. Yang ada selain daripada Allah, tapi sifat tu sama seperti sifat Allah pada nama dan makna. Kalau serupa pada nama saya tak apa, macam kita ni. Ajak pergi, mari kita pergi teroyong cuci masjid ke apa. Kita kata Allah, tak ada kudrat hari ni. Tak ada kudrat. Tak ada kudrat. Awak ada sifat Tuhan juga kudrat. Bukan. Sama pada nama je kudrat tu, tapi kudrat kita tu ring atas jalan usaha kasab waliktisab. Ada pun kudrat Allah Ta'ala tu sifat ma'ani yang di atas mengada dan meniada, atas jalan mengada dan meniada, beza makna dia. Tu tak apa tu. Tak bolehnya ada di zat yang lain daripada Allah sama seperti sifat Allah pada nama dan makna. Tu tak boleh. Gitu ya. Maka tidak. Ini maka tentu tidak ada di zat selain pada zat Allah satu sifat pun yang sama dengan sifat Allah pada nama dan makna. Adapun disandar tuturan kepada makhluk. Ada pun kita sandar, isnad aja. Isnad ni mana sandar? Sandar ni mana isnad? Isnad tu isnad apa? Majak dia panggil. Secara pinjamnya, sandar secara pinjamnya kepada makhluk. Disandar tuturan kepada makhluk. Mana seperti rumah ini tukangnya Abdullah buat masalah. Siapa buat rumah demo ni? Pak Allah buat Siapa beki kereta demo ni? Siapa hak ni? Ni. Zahid, Khalid, Mamak. Kita duk sandar ke perbuatan tukang itu kepada makhluk buat. Maka dengan jalan ikhtiar dan usaha juga saja. Atas jalan ikhtiar usaha juga. Jadi kita menisbah ke sesuatu kepada makhluk ni hanya di atas jalan ikhtiar dan usaha saja, Bu. Yakni sengeling hati dan susah lelah. Susah lelah. Macam itu dah. Bahaya sungguhlah kita ayat dia. Susah lelah. Susah lelah. Ya terjemuh usaha tu susah lelah. Susah lelah ni.
Tahu ikut dia lah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Dan berserta anggotanya juga. Anggota tubuh badan kita ni lah. Nah, mana lalu kut tubuh kita, lalu kut tubuh anggota badan kita, lalu kut tangan kita, lalu kut air tangan kita. Bukan kita yang mengada, kita hanya usaha saja. Susah lelah saja dipanggil. Nah, kasab dipanggil usaha baik, iktisab usaha buruk. Iradat kita tu ikhtiar, pilih saja, bukan tentu dak. Yang menentu iradat Allah. Allah yang bersepakat dengan sifat iradat. Itu nah. Yang menjadi, yang meniada, yang mengada, Allah yang bersepakat dengan sifat qudrat. Itulah. Bukanlah dengan jalan makhluk memberi bekah, bukan. Dan tu bukan jalan makhluk. Makhluk ni yang menjadi sengatinya. Nak Abdullah ni yang buat rumah saya, dialah yang mengada. Dia yang mereka lah yang buat kapal terbang ini. Dialah yang mencipta, dia sang pencipta, dia khalik. Bukan. Mereka buat kapal terbang tu mana usaha saja. Nak pilih saja, usaha saja. Lalu kut tangan dia saja, lalu kut anggota dia, penat lelah dia saja. Yang menjadi sebenarnya Allah. Tu gitu dah. Tu yang nak cerita situ. Habis itu dah. Seolah-olah tu tambihat dah tu dah. Mana Dan satu, dan bersangatan tunggal Allah Ta'ala pada perbuatan. Jadi pada sifat, pada wahdaniyat, pada sifat dua juga ternafi, kamu tasir kamun fasih. Pada zat pun kamu tasir kamun fasih. Ini pula pada perbuatan, dan satu pada perbuatan itu. Bersangatan tunggal Allah Ta'ala pada segala perbuatan itu ialah ibarat satu cakapan yang menceritakan tentang daripada ternafi perbuatan daripada yang lain atas jalan memberi bekah. Itulah. Atas jalan memberi bekah dengan jalan muttasil. Tu. Dengan bahawa berkongsi perbuatan Tuhan kita dengan perbuatan bagi yang lain. Atau dengan jalan munfasil, dengan bahawa berasing-asing dengan tagan. Maka tidak kedua-duanya dengan tagan. Berasing-asing dengan tagan ni dengan bahagia lah. Tagan. Tagangan ni. Jadi ada dua ni. Ada dua juga. Dia ambil pendapat ada ternafi dua juga pada wahdaniyat fil af'al. Mana? Muttasil dan munfasil. Tu. Kalau muttasil itu artinya tidak ada satu perbuatan selain daripada perbuatan Allah di atas jalan memberi bekah, memberi manfaat dan mudarat, mengenyang, melapap, dan apa sajalah. Muttasil, apa muttasil? Atas jalan bersekutu. Bersekutu. Bersama-sama mengadakan benda tu. Contoh kita kata kita makan Panadol. Maka yang menyihatkan kita, menyembuhkan kita tu siapa? Allah dengan Panadol, capur sekali dua ni. Tu ternafikan muttasil. Tidak lagu tu. Tentu tidak lagu tu. Ternafikan muttasil. Kalau yang tikak lagu tu kafir orang yang tikak itu. Musyrik dia panggil. Allah dengan Panadol, kudrat Allah sama-sama muttasil, mana? Berhubung di satu zat saya yang demam ni. Bila dia sehat. Siapa yang menyembuh? Kederak Panadol dengan kederak Allah. Syirik tu. Syirik. Satu. Atau dengan jalan munfasil, dengan jalan bercerai. Lagu mana dengan jalan bercerai? Tasawir dia dengan sekira-kira bahawa berasing-asing dengan tagan dengan bahagian. Itu dah. Berasing-asing dengan tagan dengan bahagia. Contoh yang menjadikan langit Allah, yang menjadikan bumi Allah, tapi yang menjadikan rumah bangunan yang ada di atas bumi itu bukan Allah. Itu ialah manusia. Tu. Sama-sama menjadi belaka tu. Cuma Allah buat langit, ni buat bumi. Allah buat bumi. Tapi rumah ada atas bumi bangunan tu kudrat lain pula. Allah buat langit, tapi hak buat kapal terbang di langit tu, itu orang lain tu, tagangan masing-masing lah. Tu pun kafir juga siapa yang tikak gitu, kekal neraka dah. Maka tidak kedua-duanya. Atas jalan muttasil pun tidak, atas jalan munfasil pun tidak kedua-dua.
Adapun kam muttasil dengan makna banyak perbuatan, akan tetapi daripada Tuhan kita jua belaka-lakanya, maka tidak dinafikan dia. Itu ingat baik tu. Adapun kam muttasil, beberapa bilangan-bilangan yang berhubung. Dengan makna apa tu kam muttasil ni? Dengan makna banyak perbuatan, akan tetapi bersambung, akan tetapi daripada Tuhan kita juga. Itu kam muttasil juga. Kam beberapa bilangan. Mana? Beberapa banyak perbuatan ni. Langit cerah, matahari terbit, daun gugur, burung terbang, kita duk ngaji, duk bercakap, nafas kita turun naik, ngepas jatuh kita, kucing berjalan, lori terbabah, kereta jeng jalan, orang tu ke hulu ke hilir, orang ni bangun, orang ni balah, orang ni sedekah, orang ni susah, orang ni kaya, orang ni miskin. Banyak tu. Gitu beberapa banyak bilangan perbuatan, tapi muttasil mana? Akan tetapi semua tu daripada Allah Tuhan kita jua belaka-laka. Kalau makna kamu muttasil lagu ni, tu dah. Kalau kita kalau kita kata muttasil lagu ni, maka tidak dinafikan dia. Boleh tak tu? Atau tak apa? Bahkan hanya ni makna bahkan wajib disabit. Nah. Bukan pakat-pakat kosi tu, Ustaz Mubi. Berasing-asing dengan tagan, berasing-asing dengan bahagian masing-masing. Itu mana? Tagan ni tagangan lah, tagangan. Awak tagan ni, saya tagan ni. Awak buat hak ni, saya buat hak ni. Awak buat langit, saya buat bumi. Itu tagan lain-lain dia panggil. Tagangan lain-lain ni. Itu dia panggil tagan, bukan pakat-pakat kongsi. Berasing-asing dia panggil. Berasing-asing ni suku-suku. Dengan tagan, dengan bahagia lain-lain. Bahagia lain-lain. Itu makna tagan tu. Bukan tagan tu pakat-pakat kongsi. Hak kongsi tu muttasil tadi. Ingat tu. Munfasil ni asing-asing. Asing-asing. Berasing-asing. Dengan tagan, dengan bahagia. Tagan yang mana dia mau buat? Tagan mana? Tagan ni mana bahagia lah. Gia mana? Bahagia mana? Tagan mana? Macam kita duduk sebelah lembu tu kan? Kita nak siar lembu tu, nak tagan mana? Kawan buat bahagia kepala, kawan buat tagan kepala. Kawan bahagia kepala, mana tagangan kepala. Demo tagangan kaki, kawan pakai tagangan perut. Tu mana tagan nah. Bahagia dia panggil. Tagan masing-masing habuai. Ya betul. Tagan tu makna masing-masing habuai. Buh gitu comel. Berasing-asing dengan tagan, dengan bahagia. Masing-masing habuai masing-masing. Buat langit demo, kawan buat bumi. Tu orang panggil bahagia masing. Tu munfasil. Tu. Kalau makna kamu muttasil tu tak apa tu. Bahkan hanya ni makna bahkan wajib disabit. Wajib diiktikad aku tu. Mana? Kan beberapa bilangan ni banyak ni, langit, bumi, gapo semua berlaku ni beberapa bilangan yang banyak ni. Muttasil. Mana muttasil? Semuanya daripada Allah belaka. Kalau makna lagu tu tak apa, bahkan wajib, bahkan kita iktikad. Hak kata muttasil, hak tentu tidak tu ialah beberapa bilangan yang berhubung mana? Contoh tadilah saya buat misal ni. Saya demam ni. Bila saya makan Panadol, siapa yang menyihatkan saya? Kudrat Panadol dan kudrat Allah. Dua-dua tu satu tagar. Mana satu tagar? Dua-dua tu bersekutu, bersambung, berhubung pada satu perkara yang nak ditagarkan tadi. Pada menyihatkan saya. Itu kam muttasil. Tentu tidak lagu tu. Patut tak usah makan Panadol dak, tu ikhtiar usaha. Nak makanlah Panadol tu, tapi yang menyembuh hanya Allah semata-mata. Kena iktikad gitulah. Hanya perbuatan dia saja yang memberi berkah. Gitu. Habis. Kemudian percaman. Percaman mana? Dalil. Tu percaman, dalil, kata dalam hati kita, i'tikad qaulun nafsi kita kata satu ini bersangatan tunggal Tuhan itu. Pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatannya ialah jalannya kita fikir, kena guna otak akal kita untuk mikir. Mikir lagu mana? Kalau fardu takdir, kalau dua masalah. Kalau dua ni dia ambil tengah dah mukadimah ni dah ni. Ya sepatutnya
Kalau Tuhan tidak bersangat-sangatan esa, bersangat-sangatan tunggal. Tentu dia tu berbilang, bersangatan berbilang. Sangat-sangat berbilang. Paling kurang berbilang dua, tak setiga, empat, lima jadi pening. Dua cukup dah. Barulah mari sini. Kalau dua masalah, baru ambil situ dah. Dia kena ada lagi hak sebelum tu, kena dobit sebelum tu. Banyak lagi. Kalau Tuhan tidak bersangatan satu, bersangatan tunggal, bersangatan esa, tentu dia tu berbilang. Paling kurang berbilang dua. Gitu. Jangankan tiga, empat, ambil dulu dua. Baru masuk sini. Kalau dua masalah, ai umassilulaka masalah, aku buat contoh bagi engkau sebagai satu contoh, maka tentu kedua-dua itu sama-sama Tuhan yang mengadakan dan meniadakan sekalian perkara belaka. Kalau orang panggil dua, Tuhan tu tentulah dua-dua tu sama-sama Tuhan belaka lah. Pada pihak mengada pun dia dua-dua, meniada, memati, membinasa pun dia dua-dua, menyakit, menyehat dia dua-dua. Sekalian perkara belaka dia dua-dua. Maka tentu bohong, tentu dusta. Sebab apa dusta? Kerana tak sunyi, tak boleh lepas daripada bersetuju keduanya, saling kerjasama ni dipanggil burhanut tawarud dipanggil. Atau berselisih keduanya, ini dipanggil burhanut tamanu'. Itu dah. Paling kurang Tuhan kalau kita nak kata berbeza dua. Maka dua-dua rekod Tuhan ni ada kalanya saling bekerjasama tu. Bersetuju, ni makna bekerjasama lah. Setuju, bersetuju keduanya, saling kerjasama. Tawarud dia panggil. Tu kerjasama. Saya buat langit, awak buat bumi dah. Tu Happy kata. Tu Happy kata, okey. Jom. Setuju dah. Ataupun tu saya buat sebelah kanan, awak buat sebelah kiri dah. Contoh. Ya belaka tu, bersetuju tu. Okey. Saya buat sebelah kanan, awak sebelah kiri. Mana tubuh si Zaid tadi? Contoh. Tu. Atau berselisih keduanya. Saya buat langit dah. Tak nak. Saya nak meniadakan langit. Balah dua-dua. Saya nak meniadakan bumi. Saya nak buat bumi. Itu berselisih. Contoh lah tu. Kemudian ni nak lanjut lagi perbahasa dalil ni. Burhanut tawarud, burhanut tamanu. Kemudian jika bersetuju keduanya, kalau saling kerjasama kedua ekor Tuhan tu. Setuju pada pihak mana? Pada mengadakan satu benda masalah. Nak buat langit ke contoh. Maka nyatalah bohong pada benda yang halus yang dinamakan jauhar fardin. Dia nak buat satu benda sepakat. Nak buat tu tapi satu benda hak tak boleh terima dua tagangnya. Tak boleh. Mana jauhar fardin? Jauhar fardin ni benda halus. Tak boleh dikerak, dibelah, dikerisi. Tak boleh nak tagang. Tak boleh nak tagang. Tak boleh nak bagi. Tak boleh nak belah tu tak boleh. Kalau macam tubuh saya ni, bukan jauhar fardin. Boleh belah lagi. Awak buat sebelah kanan, saya buat sebelah kiri dah. Alright. Boleh bagi lagi. Ni tak boleh nak tagang dah. Mana? Satu benda yang halus jauhar fardin. Nak terima dua kudrat yang memberi bekas tu tak boleh. Contoh kita kata benda halus, nak dikerak dua tak boleh. Nak terima dua pisau untuk membelah tak boleh. Hanya satu je. Tu pun tak boleh belah, tak boleh kerak, tak boleh kezi. Halus sangat. Seperti jauhar fardin. Tu. Maka tak terima tu. Bahawa kalau kita kata benda halus tadi tu, Tuhan A hak buat. Tuhan B pun buat juga, tapi kedia sikit pada Tuhan A. Tuhan A buat dah ada benda tu. Benda yang sama ni juga, Tuhan B pun kudrat di atas ni juga. Maka dia panggil tahsilul hasil. Menghasilkan benda yang telah hasil dah. Mustahil. Lemah kerja gitu. Tu tengok, kita baca dulu. Karena mustahil padanya, pada jauhar fardin tu nak boleh berhimpun dua bekas. Nak terima dua yang memberi bekas pada satu perkara hak tak boleh dibelah dua tak boleh nak ditagang dua tagangnya. Mustahil tu, tak boleh tu. Maka nyata bohong. Tu. Kerana apa? Kerana mustahil padanya pada jauhar fardin nak boleh berhimpun dua bekas yang memberi bekas. Tak boleh tu dah. Tu. Kerana ianya tak terima, kerana ianya jauhar fardin tu, jauhar firik tu.
Benda halus tak boleh dikerak, dibelah, dikerisik. Halus pada atom lagi kalau itu. Nah. Ngaji zaman makhad mula. Saya kelas sains kok. Nah. Fizik, kimia, biologi tu ngaji. Kalau atom tu dia ada orang panggil molekul-molekul dia kan. Boleh lagi nak belah tu. 4 molekul ke 2 molekul. Ni halus lagi, kecil lagi. Halus. Nak belah mana? Tak terima nak memberi bekah dengan dua yang memberi bekah. Nah, sebab tak boleh nak tagal. Hanya satu tagal ya boleh. Satu gear ya. Tu lagu tu dah. Tu. Kerana ianya jawab hafirik tu tak terima bahagi. Tak terima nak belah 2 ke 3, 4. Tak terima nak belah bahagi. Jadi dia kata 3, 4. 2 boleh. Kalau boleh 2, tahan lah. Awak kanan, saya awak kiri dah. Awak atas, saya awak bawah. Tu boleh bagi. Ni nak bagi belah tak boleh. Kerak tak boleh. Hisik pun tak boleh. Halus sangat-sangat. Dan dikiaskanlah pada benda yang besar. Kiaslah. Kerana benda besar ni tak boleh nak jadi sebesar-besar benda kalau tidak mari daripada sehalus-halus benda. Ni, tubuh kita sebesar ni sebenarnya kalau kita cobek sebenarnya tersusul juzuk jauh hafiri yang halus. Kalau makan soto ke. Saya bagi kali soto lah, soto ayam. Soto ni lauk ayam dia tu dia bukan ayam stok belebok gitu. Tu tusuk ayam dia panggil. Lauk ayam dia tu dia ayam sayek. Tengok ngene. Tu dia sayek. Cuba tengok molek. Hak sayek tu. Nak ayak daging tu dia daripada hak halus. Hak kita sayek tu ada sayek tebal. Boleh lagi nak sayek tu. Sayek halus lagi. Hak kita sayek ada halus panjang gitu tu. Kita boleh lagi kerak. Ada kam tu. Ada beberapa bilangan. Siapalah hak tak boleh nak kerak halus tu. Itulah jauh hafiri. Jauh hafiri. Jadi nak jadi seekor ayam tu, setubuh ayam tu tersusun daripada beberapa banyak jauh hafiri. Nampak? Tu. Maka sebab tu dia kata dan dikiyahkanlah pada benda yang besar. Kerana tiap-tiap juzuk itu mesti berkongsi 2 bekas juga. Jadi kalau jauh hafiri pun tak mampu buat, jangan ke hak besar. Jirim jisim. Jauh hafiri pun tak lemah dah. Hak kecil tak boleh buat. Hak besar, kau lagi sangat. Ni cara padat pula dah. Tu ayah D rekah. Kalau tak ayah D rekah. Dia pakai pitah lah lepau. Hak kecil, dia panggil kias aulawiyah dia panggil. Dalam ngaji kias kat, dia panggil kias aulawi. Mana? Kalau benda jauh hafiri halus cik itu tu lemah kedua-dua. Mana kalau tu hak hak buat. Luluh mula-mula kudrat dia. Tu happy. Sebab dia tak boleh nak belah, dia kena fardu ke luluh hak salah satu dulu. Kemudian dia baru luluh hak kedua. Kalau tak luluh yang kedua, maka lemahlah hak kedua. So je orang panggil Tuhannya. Kalau kita nak buat gitu beratlah. Baik tak usah awal-awal lagi fardu takdir. Kita fardu takdir kata Tuhan hak luluh kudrat dia. Jadilah jauh hafiri halus dia jadi. Lepas tu happy baru luluh pula. Lepas tu buat dah baru dia buat. Maka jadi tahsilul hasil dia panggil. Maka tahsilul hasil ni kerja bodoh. Lemah dia panggil. Lemah tu B, lemah juga tu A. Sebab sama pada dakwah. Tu. Jadi panjang lagu tu. Ni sedap. Tak SD pakai kiyah itu dulu. Kiyah aulawi dia panggil. Kiyah dan dikiaskanlah yang secara aulawiyah pada benda yang besar. Kerana tiap-tiap juzuk itu mesti berkongsi 2 bekas juga. Tengok. Maka pada masalah yang di fardu ini, yang kalau fardu takdir ini, fardu takdir itu, fardu tu dibuat-buat lolok kata itu, ini ialah ditasawur, digambarkan satu yang memberi bekah jua. Satu tu A je hak lulu memberi bekah, boleh buat jauh hafiri. Maka lemahlah yang satu lagi, lemahlah tu happy. Kalau begitu, bila lemah tu happy, lemah keduanya. Tu A pun lemah juga. Sebab apa lemah dua? Kerana bersama-sama keduanya pada ketuhanan, sama pada dakwah. Tuhan kata saya Tuhan, Tuhan kata saya pun Tuhan, sama kepada dakwah. Jadi bila lemah salah satu, lemah kedua. Sebab apa lemah kedua? Sama pada dakwah ketuhanannya. Tu rekah. Sedap tak hadir ni. Kita tak fikir kalau kita tak baca kitab Takribul Ikhwan ni. Nak buat jadi rengkah untuk ayat kapung. Sebab kalau kita mengaji kitab-kitab arak-arak hak besar-besar,
Dia bahasa Burhanut Tawarruk ni keluar 3 rupa taswirul masalah. Betul tak? 3 rupa taswirul masalah. Nah, Jauhar Firid, benda hak boleh bagi, benda lain-lain. Mana? Tuhan A buat langit, Tuhan B buat bumi. Dia sepakat. Okey, A, awak buat langit B kata. Langit kata alright, B buat bumi alright. Sepakat kat tu panggil. Jadi lemah kedua-dua pasal apa? Pasal makhluk kedua-dua tak berhajat antara satu sama lain. Mana? Langit tak berhajat pada Tuhan B, pasal bukan B buat dia. Bumi tak berhajat ke Tuhan A, pasal bukan Tuhan A buat dia. Tuhan B yang buat dia. Maka luput hukum ketuhanan dua-dua ekor Tuhan tadi. Pasalnya tiap-tiap yang nak mengaku Tuhan mesti tidak ada selain daripada dia tu, lepas daripada dia. Semua berhajat ke dia belaka. Sedangkan ni lepas. Tu kalau dalam kitab-kitab lain tu bahas seperti tu. Tapi hak ni tak payah direkah. Molek ni. Kalau kita nak baca kayak kapur ni comel ni Ustaz Mubin. Sebab dia pakai gikiyah aulawi selalu. Kalau lah orang panggil hak halus tak boleh buat, jangan kata hak besar. Hak halus pun lemah. Hijau suruh hak hijau kecil suruh tukar tayar pun tak boleh. Jangan nak cara hang je kereta. Contoh tu. Apa hal? Kau apa dik? Molek lah mau terlepas aku. 9.13. Sikit lagi. Mana dia? Maka masalah yang difardu ini ialah ditasawurkan pada maka lemah kita bersama. Kemudian jika berselisih keduanya. Tadi Burhanut Tawarruk, ini Burhanut Tamanu' dia panggil. Kemudian kalau kita nak beralih pula kepada Burhanut Tamanu', kemudian jika berselisih, berkelahi pula keduanya Tuhan. Seperti satu ekor Tuhan A lah kita kata, nak beri ada satu benda, nak buat langit kita kata. Contoh. Dan yang satu lagi mana Tuhan seekor lagi. Tuhan B kita kata. Tuhan B seekor laginya tak suka nak beri ada benda itu, tak suka ada langit ni. Mana boleh ada langit? Tuhan B kata, Tuhan A kata aku nak buat langit. Tuhan B kata, tak boleh. Aku nak meniadakan langit ni. Mu buatlah, aku nak meniada. Maka tentu bahong. Kenapa bahong? Kerana mustahil nak menang dan luluh kehendak keduanya. Tu mustahil. Sebab apa mustahil nak luluh kehendak kedua-dua? Kalau luluh kedua-dua, jadi lagu mana? Kerana tak boleh beripung ada dengan tiada pada satu masa, pada satu benda, pada satu masa. Tak boleh. Kita kata ginilah. Tuhan A nak buat langit, Tuhan B nak meniadakan langit. Luluh kehendak kedua-dua. Mana? Langit jadi buat dah. Langit jadi ada sebab luluh kehendak Tuhan A. Tuhan B pun luluh juga kehendak dia. Mana? Meniadakan langit. Langit jadi tak ada. Jadi langit tu ada ke tak? Ada tak ada gitu. Apa gila apa gitu? Tuhan A nak buat Zaid, Tuhan B nak meniadakan Zaid. Lepas tu luluh kehendak dua-dua ekor Tuhan tu. Mana Zaid jadi mana? Kalau cik semua tak apa. Sekejap ada, sekejap tak ada. Ni tak. Masa tak ada tu ada. Masa ada tu tak ada. Tak ada. Dah luluh kehendak kedua-dua. Boleh terima apa lautakmu? Gitu. Nak nyucuk tak ada. Nak ada tak nak nyucuk Zaid beli kedai rucik. Ada tak ada tu satu masa. Kalau masalah lain boleh dah cik semua tu masalah lain. Sekejap ada, sekejap. Satu masa ya ada, sekejap tak ada. Tu tak apa tu. Boleh terima apa lautak tu. Habis itu. Habislah. Maka tentu bohonglah ya tu. Tu kerana tak boleh beripung ada dengan tiada pada satu benda. Dan tak boleh beripung, tak boleh terima beripung ada dengan tiada pada satu masa. Adapun kalau dan tak luluh kehendak keduanya, tak luluh kehendak salah satu ke atau kedua-duanya, maka boleh ditasawurkan di sisi qaul yang mengisbatkan ahwal. Tu kena tengok tepi tu. Katanya kata tak payah de maka boleh ilah. Yakni qaul yang mengisbatkan ahwal itu dibenarkan hal bagi qadim dan bagi yang baru. Maka sekiranya kalau satu Tuhan mau beri ada akan hal bagi yang baru itu, maka tak luluh ia. Kerana ianya tak naik ke tangga ada begitu. Tidak naik kepada tangga ada. Berarti situ dah, komah situ.
Begitu juga sekiranya kalau hadap Tuhan yang satu lagi itu kepada menurunkan hal itu kepada tangga yang tiada, maka tak luluh juga. Kerana ianya tak turun kepada tangga tak ada. Wallahu a'lam. Ini panjang ni. Dia panggil di atas qaul yang mengisbatkan hal-hal ni ma yakunu wasitatan bainal wujudi wal adam. Hak ni tak boleh terang ni Ustaz Mubin. Kalau nak daurah memang tak boleh terang, kena ikut pengajian orang panggil secara talaki yang betul. Lambat lagi lah kalau nak sampai sini. Kalau kita takribul ikhwah kita baca dah itu 2 ke 3 siri itu, saya akan baca dengan secara detail nanti di page saya lah, tak ada lah dalam grup tu nya. Bukan daurah lah tu kiranya. Sebab ni dia hal tu sendiri payah nak faham dah. Mana satu perkara yang tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Jadi satu Tuhan ni nak naik sampai tahap ada betul-betul tak boleh. Satu kalau kita turun sampai tahap tak ada betul-betul tak boleh, tak lulu. Tu dia panggil perbahasa yang agak rumit sikit nak dipaham dengan secara cepat-cepat tak boleh. Kena ta'ammul, kena perhalusi. Nantilah siapa di tempat dia tu kita bahas. Sebab ni daurah kilat kan. Ni tak kilat mana dah pagi ni. Nah, baru berapa lah aku ni selai. Selah baru tak apa. Sepatut kita kena 2 lah ke 3 lah. Ataupun 2 lah. Lepas tu 3 lah nanti betul. Baru boleh nak hotel dalam 3 hari. Kita tinggal situ dulu. Kita tinggal situ. Dan tiap-tiap daripada 2 jalan itu tetaplah lemah kedua-duanya. Sama ada burhanut tawarud atau burhanut tamanu, menunjuk kata Tuhan itu lemah. Maka membawalah kepada tak boleh ada satu perkara pun daripada makhluk ini. Dah lemah, nak ada guana makhluk ni. Satu zarah tak nak ada. Itulah tafsirnya daripada laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada lagi pada langit bumi Tuhan lain pada Allah pasti hancur lebur. Hancur lebur apa? Tak boleh ada sikit pun makhluk ni sejak daripada awal. Tu makna hancur lebur tu. Maka bohong tak ada makhluk ni. Kenapa? Kerana apa bohong? Kerana bermacam-macam makhluk sudah adanya. Dengan mata kepala kita dapat lihat, dapat saksi. Bermacam-macam makhluk ni sudah ada. Maka kejaplah, yakinlah kata Tuhan tu satu, bersengata tunggal. Dan juga tak berbilai. Dan kiaslah dalil satu pada sifat dan perbuatan. Waktu kita duk bahas tu dalil wahdaniyah fi zat. Pada sifat fil af'al itu mukiyah lah juga. Sebab apa kena kiyah? Dia panggil kias iqtirani. Pasal apa kias iqtirani? Pasal sifat tu tak boleh bercerita tangan daripada zat. Dan perbuatan pun hasil daripada zat. Masdar dia, mabda' dia tu daripada sifat yang ada di zat. Sebab tu pakai kiyah je. Tak payah nak bahas sosok. Bahas sosok pun boleh. Jadi panjang. Adapun dalil kata zatnya Allah Ta'ala bukan mutasih, maka sangat nyata. Kerana apa sangat nyata? Kerana jika zatnya mutasih, maka tentu jirim dan jisim. Tentu benda petaka boleh dikerak, dibelah, dikerisik namanya. Maka tentu nak ke tempat. Ilah wallahu a'lam. Habis situ. Maka telah selesai 6 sifat yang bahasa sungguh dan ngoti jualnya ni sahaja. Sifat ni dipanggil sifat yang sungguh, subutiyah dia panggil. Dan yang pertama, mana yang pertama? Yakni wujud itu dinamakan dia yang pertama sifatan nafsiyatan. Dinamakan dia akan sifat yang bahasa diri, bukan ia sifat wujud tu satu perkara yang lebih di atas dirinya diri zat. Hanya sifat nak cerita zat. Gitu ya. Bukan benda yang zaid ala zat. Dan ada ia padanya pada zat, bukan sifat yang ada pada zat. Ada tu bukan ada dak. Jadi kalau kira kalau ikut mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari sungguh, wujud bukan sifat, wujud ainul mawjud. Dan kebanyakan mutaqaddimin Asy'ariyah ibqa' ala asli ibaratih. Mana memperkekalkan di atas asal ibarat. Tapi mutaakhirin Asy'ariyah kata maksud dengan wujud ghairul mawjud iaitu amrun i'tibariyah. Gitu dah. Ada juga kata gitu. Habis itu. Habislah. Satu ghawamid fi ilmil kalam. Ghawamid fi ilmil kalam tak apa. Maka tidak hanya terkena kepada amrun i'tibariyah atau hal.
Maka tidak hanya terkena kepada amrin iktibari atau halin, yakni apa hal tu, yakni satu kelakuan yang antara ada dan tiada atas khilaf yang maklum. Nah. Jadi nak ayat kata gini. Wujud ni ainul mawjud la zaid alal mawjud. Ini pendapat Imam Asy'ari. Hak asli. Maka tidaklah hanya terkena kepada amrin iktibari atau hal. Jadi jumhur mutaakhirin ahli sunnah wal jamaah imam Asy'ariyah wal Maturidiyah dia kritik balik. Mana? Wujud ghairul mawjud. Bukan seperti Imam Asy'ari. Wujud ainul mawjud bukan. Lepas tu wujud ghairul mawjud tu pula pecah dua. Mana? Satunya kata amrun iktibari, satunya kata halun nafsiyah. Itu dah. Tu wujud ni ada ni bukan zat, benda lain daripada zat. Kalau benda lain daripada zat apa maksud? Asy'ariyah mutaakhir kata amrun iktibari, sungguh pada akal. Tu. Maturidiyah kata tak, sungguh di luar daripada akal. Dia tu hal dia panggil. Ma yakunu wasitatan bainal wujud wal adam. Satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Itu maknanya. Satu kelakuan ma yakunu wasitatan, ya, satu kelakuan yang menengahi bainal wujudi wal adam, antara ada dengan tiada. Itu dah. Jadi ada tiga pendapat tu. Tiga. Wujud ainul mawjud itu Asy'ariyah, itu Imam Abu Asy'ari. Ada tu diri zat dah. Diri mawjud tu, diri zat, la za'i 'alal mawjud, la za'i 'ala zat, bukan benda asing daripada zat. Itu Asy'ariyah. Itu Imam Abu Asy'ari, gitu. Kemudian khilaf dengan Imam Abu Asy'ari, mutaakhirnya kata dak, wujud ghairul mawjud, bukan ainul mawjud. Hak ghairul mawjud ni bagi dua. Mana? Amrun i'tibari dan halun nafsiyah. Ingat tu. Di atas khilaf yang maklum dan masyhur itu. Kena tengok dalam kitab Kifayatul Awam. Dan yang lima kemudian daripada wujud itu, daripada sifat nafsiyah itu dinamakan dia yang lima kemudian daripada sifat wujud tu sifatin salbiyatan, segala sifat-sifat salbiyah. Mana? Yakni sifat salbiyah ialah sifat yang bangsa ternafi barang yang tak layak dengan Tuhan. Bukan menafi, ternafi. Tu dia panggil pakai makna infial, dia panggil. Infial, insilab, intifa. Dan beza antara sifat nafsiyah dengan salbiyah itu bahawasanya sifat nafsiyah yakni wujud itu tidak menunjuk di atas ternafi barang yang tak layak dengan dia. Dengan dia Ta'ala, dengan Allah Ta'ala. Hanya bila diceritakan, dibahaskan kata adanya Allah Ta'ala, maka menujulah hati yang mendengar kepada zatnya zat Allah Ta'ala juga. Hati dia cerita, oh zat Tuhan ada. Gitu. Jadi sifat nafsiyah tu sifat nak cerita zat Tuhan ni ada. Itu ya. Adapun pada salbiyah seperti kidam, maka menujulah hati, terheret-peher dalam perut hati kita ni yang mendengar orang mustami'in, orang yang cerita kata sedianya Allah Ta'ala kepada ternafi awal dan ternafi mulanya. Dan kiaslah yang lagi-lagi, kiaslah dengan sifat-sifat baqa' mukhalafah qiyamu binafsil wahdaniyah. Bila cerita Tuhan ni sedia, apa nak sedia? Tak ada awal bagi ada, tak terima perubahan. Kita hati terus bahaya. Oh, tak ada permulaan bagi ada. Mana bahaya itu ternafi sesuatu yang tak layak di zat Allah Ta'ala. Habis itu. Dan diri benda yang direnti pada sifat salbiah itu semata-mata sungguh jua. Habis itu. Kita berhenti situ dulu dah. Ustaz Mubi. Kau apa dah? 9.30 dah? Boleh dah nak berhenti. Kita tangguh dulu. Nanti lepas Zuhur lah. Lepas Zuhur kita sambung. Lepas Zuhur kita sambung. Hari ni kena target siapa kau si. Masalahnya bila masuk sifat ni tak boleh nak laju lah. Dia agak susah kalau nak laju ni. Apalah kita pergi dulu macam mana. Tengok lagu mana. Nak asal hotel je Ustaz Mubi kata.
Kalau tak boleh kita buat malam ni. Wallahu a'lam wa ilmu atam. Bismillah.